Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam kepada semua penonton channel Madu Seribu Kasih. Bersama dengan Cik Nur lagi dalam rancangan Madu Seribu Kasih. #MaduOri Madu Kita. Okey. Kepakaran kami adalah membantu ibu bapa mendapatkan madu keluluk asli dengan penggunaan dan kaedah pemakanan yang betul untuk kesegaran serta tenaga sepanjang hari. Okey, hari ni Cik Nur nak bercerita tentang skeptikal. Okey, skeptikal kita kepada apa saja, tapi ni hari Cik Nur nak cerita pasal skeptikal kepada madu. Okey, skeptikal kita reject ataupun negatif terhadap madu ni kerana kita dah terbiasa. Kita dah terbiasa dengan suara-suara sumbang. Contoh, alah madu je kot. Okey, contoh kita tengok di tempat kerja kita, kadang-kadang ada orang skeptikal dengan kita, sedangkan orang tu tak kenal kita secara mendalam pun, tapi kita ni ada sifat reject dari awal-awal lagi. Mungkin juga pandangan first kita, hati berkata tak kenal lah aku dengan orang ni, tak sukalah. Jadi perbuatan dia, kelakuan dia, semua yang kita tak suka sebab ada sifat rejected. Okay, kita negatif pada orang tu. Begitu juga dengan madu kelulut. Orang tak biasa dengan nama, mungkin kita dah biasa dengan lebah madu seperti lebah madu Apis mellifera. Okay, Apis mellifera ni adalah lebah import ataupun madu yang diimport. Okay, Apis cerana. Apis cerana ni adalah lebah yang kita ternak. Lebah ni lebah nyengat, lebah sengat. Lebah ternak ataupun Apidosata. Apidosata ni adalah lebah hutan seperti lebah tualang. Okey, itu lebah yang orang tak pelihara. Okey. Lebah kelulut ni pula daripada keluarga Meliponini. Okey. Kita kadang-kadang kita skeptikal dengan lebah kelulut ni mungkin sebab kita tak kenal dia, betul tak? Kita belum kenal dia. Kadang-kadang kita bertanya, siapa dia ni? Siapa lebah kelulut ni? Kan? Tak kenal pun, dah biasa dengan DCM. DCM ni iaitu Apidosata Cerana Mellifera. Okay, DCM. 3 ringkas nama untuk lebah sengat. Itu yang famous kat Malaysia lah. Sedangkan kita belum kenal akan sifat madu kelulut. Kita tak kenal lagi akan sifat dia. Kita belum kenal lagi akan khasiat dia. Kita belum kenal lagi dengan kelebihan dia. Hingga hari ni dia diangkat menjadi superfood oleh Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia MARDI. Kan? Dia dah diangkat menjadi superfood Malaysia sekarang. Okay? So skeptikal tu biasa sebab kita ni dari kecil kita dah diajar untuk tak mendekati stranger. Okay, betul kan? Masa kecil kita dah dinasihatkan oleh ibu bapa kita kerana sifat ibu bapa ni adalah melindungi anak dia. Okay? Dan bagi anak pula, ibu bapa ni adalah adik bira mereka. Bagi kita orang dewasa ni yang sudah berakal, okay, kita berhak memilih dengan apa yang kita nak guna, dengan apa yang kita nak amalkan. Betul tak? Okay. Madu keluluk Seribu Kasih ni mendapat perhatian pelanggan hepatitis B. Okay? Mendapat perhatian pelanggan hepatitis B. Kalau kita perhatikan, kami ada tunjukkan result dari pelanggan yang bacaan 1,400 dari seorang putus asa. Akhirnya yakin bahawa hidup ni hanya sekali. Kita kena rawat untuk sembuh. Sebab orang Islam Allah kata, aku ikut apa sangkaan hambanya. Sebab apa yang kita fikir itu juga adalah doa. Okey. Kami ada lagi Puan Atirah.
yang mengamalkan madu kelulut 1000 kasih. Ketika tu bacaannya juga adalah 175. Dia mengandung lagi waktu tu. Dia mengandung lagi. Jadi bila dia mengandung, biasalah doktor pun akan risaulah. Dan orang mengandung ni kita pun faham lah, hormon dia ni turun naik. Turun naik. Jadi nak turun daripada 175 tu ambil masa sedikit. Dari 28 hari bulan 1 dia turun kepada 125. Dari 175 yang asal tadi. Februari 25 pula turun lagi kepada 67. Dalam waktu yang sama, dalam waktu sama yang dia amalkan madu tadi tu, dia punya HB dia, HB beliau pun cun waktu tu. Sebab waktu tu beliau tengah mengandung 4 bulan. Dia mengandung 4 bulan. Alhamdulillah beliau baru saja terima cahaya mata. Baru saja terima cahaya mata. Dan babynya masya-Allah tiada masalah kuning. Babynya tiada masalah kuning. Kulit dia bersih. Zero, dia tak ada masalah kuning, kulit dia bersih. Ini suami beliau sendiri update dekat kami. Cute babynya. Kita belajar lagi daripada kisah Tuan Zairi yang juga hepatitis B. Bacaan ALT beliau waktu tu 239 pada 2 hari bulan 2 2021. 5 bulan 3 turun kepada 111 dan 5 hari bulan 4 kepada 90. Alhamdulillah, kami happy dengan kegembiraan klien kami. Semoga Allah pulihkan mereka semua seperti sedia kala. Bacaan normalnya adalah 40 lah. Anda semua boleh bertanya dengan doktor anda. Bila kita teliti dan kita tengok secara mendalam, Allah nak tunjukkan bahawa ada yang Allah nak pulih diri kita ni dari sesuatu tragedi kesihatan kepada kesihatan yang membahagiakan. Betul? Ibu. Yeah. Kenapa tak ada suara ni? Tak ada suara, tak apa. Tutup. Ini biasalah ni. Si kecil dia mengacau. Close saja. Contoh contoh mudah, kalau kita nak pergi melancong kan, kita tak beli tiket. Tak beli tiket kapal terbang. Kita boleh sampai tak ke destinasi tu? Of course tak kan? Tapi kita tak bawa bagasi pakaian, ada tiket. Kita sampai tak di destinasi tu? Sampailah kan? Cuma ada tambahan kos lebih. Nak kena beli pakaian baru. Tapi kalau kita complete semua, bagasi kita bawa, tiket kita bawa, pasport kita bawa, kredit kad kita bawa wang yang cukup sampai destinasi dengan hati yang tenang dan gembira. Betul tak? Begitu juga dengan madu kelulut. Kita kena ingat setiap kawasan tu berbeza sumber yang diambil oleh lebah kelulut ni dengan khasiat yang berbeza-beza. Yang penting, kaedah pemakanan yang betul, ikut apa yang kita advise, insya-Allah memberi kesan ditambah dengan kita tawakal kepada Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang pada hamba-Nya. Apatah lagi untuk kita yang tiada masalah kesihatan. Tiada masalah kesihatan major ataupun minor, sekadar untuk maintain kesihatan, insya-Allah ia berbaloi-baloi buat kita. Kita share benda yang bermanfaat agar orang lain yang masih tercari-cari turut mendapat manfaat dari madu kelulut. Apabila kita amalkan, kita sendiri yang alami perubahan pada kita. Betul tak? Kita buat, kita sendiri yang dapat. Betul kan? Itu beza orang skeptikal dengan orang yang yakin dengan Allah. Apa yang Allah bagi tahu dalam Al-Quran. Tinggal lagi keyakinan kita. Kaedah pemakanan ditambah jaga hubungan dengan Allah, insya-Allah Allah dengar doa kita, kan? Kita yakin dan percaya pada proses. Kita trust the process. Ia adalah suplemen semula jadi. Pasti ada prosesnya. Kita boleh relate dengan tafsir Ibnu Katsir yang Cik Nur baca semalam tu. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi tahu, bagi saudaramu makan madu 3 kali. Makan lepas tu baru lega. Itulah dinamakan proses. Macam orang pregnant.
pun ada proses. 9 bulan 10 hari. Mana diorang mengandung hari ni, minggu depan dah bersalin. Betul tak? Okey. Kami di Madu Seribu Kasih ni kami jaga kualiti madu. Botol yang kami beli baru kami juga basuh. Sebab ia dari kilang, jadi kita pun tak tahu bahan yang diguna untuk proses dalam membentuk kaca tu. Betul tak? Jadi Madu Seribu Kasih juga ni telah mengalami proses penyahidratan, okey, untuk madu tu bertahan lebih lama, untuk kita menjaga kualiti madu dan mengekalkan warnanya mengikut standard madu yang berada di pasaran, iaitu Malaysia Standard Madu Kelulup 2017. Dari masalah berbuih, botol boleh pecah. Okey, botol boleh pecah ni adalah disebabkan oleh fermentasi yang berlaku. Okey, akibat kandungan aktif dan enzimnya terus merosok dan berlaku tu dia menyebabkan boleh pecah lah. Okey, sebab tu madu yang baru disedut dari sarang ni tidak dibiarkan lama berada di suhu bilik kerana fermentasi tu akan terus berlaku. Okey, kebanyakan orang akan masuk dalam peti ais untuk elak proses fermentasi tadi, okey, ataupun proses pengoksidaan ataupun penapaian berterusan. Okey, yang dah alami proses perhidratan tu boleh berada di suhu bilik. Dia boleh letak di suhu bilik. Okey. Kebanyakan madu ni, madu kelulup ni, dia mempunyai kandungan airnya adalah lebih tinggi, iaitu lebih daripada 20% dari madu lebah biasa yang mempunyai kandungan air dia 17 ke 20%. Okay? Sebab tu madu kelulup ni dia lebih cair compare dengan madu lebah. Madu lebah kandungan air dia lebih sedikit daripada madu kelulup tadi. Jadi madu lebah ni dia lebih pekat. Okey. So kami panjangkan ni agar dapat membantu mereka di luar sana. InsyaAllah Allah bagi jalan, jaga hubungan kita dengan Allah, dengan ibu bapa, dengan pasangan, insya-Allah ada jalan buat kita. Okey. Cik Nur ni bukan sesiapa. Cik Nur bukan sesiapa. Apa pengalaman Cik Nur, perubahan pada diri Cik Nur yang Cik Nur alami, Cik Nur ingin berkongsi dengan orang ramai. Okey, sebelum ni Cik Nur pun tak ada nak ambil tahu pasal madu ni. Tahu makan je. Tahu makan je, tak tahu kaedah dia. Tapi tunjuk ajar guru-guru Cik Nur, maka wujudlah Madu Seribu Kasih ni. Okey. Bila Cik Nur ada experience sendiri. Okey, kita mengalami experience kita sendiri dan kita nak berkongsi dengan orang ramai. Sebab kata mentor Cik Nur, Datuk Wira Dr. Azizan Osman, dia kata berdosa kalau kita tak share benda baik dengan orang ramai. Jadi Cik Nur dengarlah kata dia. Okey, kita kena share, okey. Benda yang baik ni kita berkongsi supaya orang lain juga terima manfaat yang sama. Okey, dapat manfaat daripada apa yang kita orang kata jangan simpan seorang-seorang. Betul tak? So kita kongsikan, kita sharekan, okey. So tu saja yang Cik Nur nak sampaikan ini hari. Kita jumpa lagi esok hari. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Jangan lupa sebelum tidur ambil 1 sudu Madu Seribu Kasih. Okey, ambil 1 sudu 1 jam lebih awal sebelum kita tidur. Okey. Bye. Assalamualaikum. Dah live lah.